Pandemik COVID-19 sememangnya memberikan impak kepada pelbagai pihak dan tentunya pelanggan kami tidak terkecuali. Tahukah anda, sebagai sebahagian daripada inisiatif R&R oleh Bank Negara Malaysia, Agrobank menawarkan bantuan pembayaran balik kepada semua pelanggan kami yang terkesan dengan pandemik ini. Pelanggan Agrobank yang terjejas boleh memohon penjadualan dan penstrukturan semula bayaran bulanan pembiayaan anda. Tidak kiralah anda seorang pengusaha tanaman cili vertikasi, penternak lembu dan kambing biri-biri ataupun usahawan PKS yang menghasilkan keripik ubi, Agrobank sedia membantu pelanggan kami. Bukan itu sahaja, ketahui bagaimana anda boleh turut sama mendapat manfaat dana di bawah penjana seperti agro makanan dan lain-lain lagi. Ingatlah, walau dalam apa jua keadaan sekalipun, Agrobank sentiasa di sisi anda. Terima kasih diucapkan kepada saudara yang sedang menyaksikan program Bicara Agro yang dibawakan bersama oleh Agrobank dan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP. Hari ini 12 November 2020 bersamaan 26 Rabiul Awal 1422 Hijri, bertemankan saya 1442 Hijri bertemankan saya Kamarul Arifin Syahari, dan kita sekarang ini bersiaran secara langsung melalui FB, Facebook, FB Live, Agrobank dan Lembaga Pertubuhan Peladang. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita like dan share, kita kongsikan seberapa banyak yang boleh agar rakan-rakan kita yang lain dapat terima informasi yang akan kita bualkan, akan kita bicarakan sebentar sahaja lagi. Baiklah saudara, untuk makluman saudara sekalian, Bicara Agro adalah merupakan satu testimoni kepada kerjasama antara agensi yang sangat rapat antara LPP dan juga Agrobank, yang berusaha bukan sahaja untuk membantu, malah membimbing para usahawan tani yang terkesan akibat COVID-19 yang melanda negara kita. Dan sebenarnya untuk makluman saudara sekalian, Bicara Agro ini juga sebenarnya sinonim dengan Agrobank dan LPP kerana ianya merupakan platform khusus inisiatif perkongsian ilmu yang melibatkan topik, isu dan pencapaian terkini dalam industri pertanian dan makanan sejak tahun 2016 lagi. Dan pada petang ini, satu topik yang cukup menarik untuk kita bincangkan, iaitu COVID-19, apakah impak gelombang ketiga terhadap usahawan tani. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, negara kita malah dunia ketika ini sedang dilanda dengan satu kemelut ataupun penularan pandemik COVID-19 yang telah bermula pada hujung tahun 2019 di Wuhan, dan di negara kita, di Malaysia ini, pada 18 Mac 2020, bermulalah titik baru dalam kehidupan kita, norma baru yang perlu kita patuhi, iaitu tempoh kawalan perintah kawalan pergerakan, sehinggalah datangnya PKPB pada 13 Mei sehingga 9 Jun 2020 dan diikuti dengan PKPP bermula pada 10 Jun sehingga 31 Ogos dan disambung sehingga 31 Disember. Walau bagaimanapun, datangnya gelombang ketiga iaitu pada Oktober 2020 yang mana kes semakin meningkat, kes COVID-19 ini semakin meningkat, dan ianya memberi satu kesan kepada dunia sebenarnya, kepada semua. Dan apa yang ingin kita bincangkan pada petang ini, kesan-kesan impak gelombang ketiga terhadap usahawan tani. Dan bagi membincangkan perkara ini bersama-sama dengan kita sekarang ini yang telah pun berada di atas talian melalui FB Live, iaitu panel kita yang pertama daripada agensi panel kita pada petang ini, dua panelis kita dari agensi-agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan yang terlibat secara langsung dengan usahawan-usahawan tani kita di seluruh Malaysia. Baiklah, sebelum kita terus dengan topik ataupun soalan-soalan kita perkenalkan terlebih dahulu panelis kita yang akan bersama-sama dengan kita berkongsi dan juga memberikan pencerahan ataupun memberikan maklumat-maklumat yang terkini daripada agensi masing-masing. Kita perkenalkan panel kita yang pertama yang berusaha, Puan Azulita Salim, Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang. Apa khabar Puan, petang ni sihat? Alhamdulillah, sihat. Ya Puan, macam mana Puan norma baru kehidupan kita yang perlu kita lalui? Kita memang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak Tuan Moderator Lembaga Pertubuhan Peladang dan juga Agrobank
atas usaha yang dijalankan ini ya. Dan norma baru ini memang banyak merubah kehidupan kita lah. Dan banyak sebenarnya menyedarkan kita lah dengan apa yang kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kita sepatutnya memang sedar dan juga perlulah banyak memberikan kesan ia telah memberi kesan kepada penghidupan kita dan kita perlu mengubah kehidupan ke arah yang lebih positif lah insyaAllah. Betul Puan. Sesungguhnya Puan, apa yang berlaku ini ada hikmahnya. Hikmah yang tersembunyi daripada apa yang berlaku, insya-Allah. Okey, baik, terima kasih Puan Azulita Salim, penulis kita yang pertama, merupakan Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang. Baik, kita teruskan, kita perkenalkan panel kita yang kedua, Puan Khadijah Iskandar, penanggung tugas Presiden, Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Tudung merah hari ini Puan ya, warna korporat Agrobank. Ya, saya merah. Merah berani Agrobank. Merah berani, betul Puan. Macam mana Puan mengadaptasikan norma baru kehidupan kita dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang berlaku sehingga kini? Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih pada Tuan Moderator Cik Kamarul dan juga LPP, terutamanya dekat Ketua Pengarah Puan Azulita Salim kerana peluang yang diberikan untuk bekerjasama dalam program ni. Norma baru ni walaupun dia sesuatu yang baru dan kita tahu ada banyak cabarannya, tapi kita tidak perlu, kita jangan lupa dalam setiap cabaran ada peluang-peluang yang kita boleh take advantage of. So, sentiasa berfikiran positif seperti yang Puan Azulita katakan tadi. Ada peluang-peluang dalam cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam norma-norma baru ini. Ya, betul. Okey, terima kasih Puan Khadijah. Itu dia sebagai mukadimahnya perkenalan kita pada petang ini. Baiklah, sekali lagi pada rakan-rakan FB kita, anda boleh share, boleh like dan share seberapa banyak yang boleh untuk kita kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain agar maklumat perkongsian yang ingin kita sampaikan ini, yang ingin kita bicarakan ini dapat memberi manfaat kepada mereka di luar sana. Dan saudara sekalian juga boleh memberi komen dan juga mengajukan soalan di ruangan di Facebook tuan-tuan. Mungkin insya-Allah di hujung rancangan nanti kita akan bacakan soalan-soalan terpilih daripada pengunjung-pengunjung ataupun daripada mereka audiens yang sedang menyaksikan FB live kita pada petang ini, Bicara Agro, yang dibawakan bersama oleh Agrobank dan juga Lembaga Pertubuhan Peladang. Baik, tajuk kita hari ini sekali lagi, COVID-19, apakah impak gelombang ketiga terhadap usahawan tani? Jadi kalau tadi kita sudah tahu bahawa sekarang ini kita memasuki di gelombang yang ketiga COVID-19. Kalau di awal-awal dulu cuma 1 angka, 2 angka, 3 angka, tetapi sekarang sudah masuk ke 4 angka. Orang kata kes-kes semakin meningkat. InsyaAllah sama-sama kita mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan agar kes-kes ini dapat kita turunkan dan akhirnya COVID-19 ini dapat kita lenyapkan di muka bumi. Baik, kita terus soalan kita yang pertama bersama-sama dengan panelis kita yang pertama, Puan Azulita Salim, Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang. Baik Puan, kita hari ini Puan, walaupun kita ajukan dulu soalan kita yang pertama ini kepada Puan Azulita Salim, Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang. Okey Puan ya, sekarang ni kita berada dalam gelombang ketiga COVID-19. Dan Alhamdulillah pihak kerajaan sangat prihatin memberikan kelonggaran kepada sektor ekonomi. Khususnya kita bincangkan dalam sektor pertanian untuk menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan. Dan kalau kita tengok juga kita di dalam sektor pertanian ni adalah merupakan essential service dalam sektor yang berkepentingan, jadi kita dibenarkan oleh pihak kerajaan untuk menjalankan aktiviti kita seperti biasa. Cumanya Puan, kita nak tahu dalam gelombang ketiga yang sedang kita lalui ini ataupun dalam tempoh dari awal sehingga kini, mungkin LPP ada angka berapa ramai usahawan-usahawan tani di bawah Lembaga Pertubuhan Peladang yang terjejas dan juga apakah kesan-kesannya kepada usahawan-usahawan kita dalam mengharungi orang kata liku-liku kehidupan norma baru sekarang ini, tambahan lagi dalam keadaan sekarang gelombang ketiga COVID-19 ini. Mungkin Puan boleh berkongsi pandangan dengan audiens semua. Baik, terima kasih Cik Kamarul atas soalan itu tadi. Seperti mana yang kita sedia maklum,
COVID, penularan pandemik COVID-19 ini telah pun bermula sejak secara rasminya lah sejak awal Mac ataupun pertengahan Mac tahun ini lagi. Ya, betul. Dan bila PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan dikeluarkan oleh kerajaan, kita telah pun mengalami satu kejutan sebenarnya. Tidak pernah kita mengalami keadaan di mana kita tidak dibenarkan keluar dan tidak boleh bersosial dan tidak boleh melakukan apa yang biasa kita lakukan. Ya. Termasuklah kalau kita sebut dari segi aspek Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ini, kita tidak lagi boleh memperolehi atau mendapatkan makanan dengan mudah lah. Jadi kalau kita tengok dari segi definasi security makanan, ya, kita sebenarnya makanan ini perlulah boleh didapati, accessible, dia mudah ataupun boleh mampu dibeli, ya, atau mampu diperolehi dan selamat untuk dimakan dan berkhasiat untuk dimakan. Dalam keadaan penularan pandemik COVID-19 ini, definisi ini telah sebenarnya dicabarlah, di mana kita telah tidak lagi boleh memperolehi makanan dengan begitu mudah lah. Jadi pada awalnya apabila kita tengok, apabila kita lalui, memang walaupun pertanian ataupun makanan ini dikategorikan sebagai satu essential service, ya, namun kita dapati memang berlaku kesan yang begitu hebat sekali kepada bekalan makanan untuk negara. Ada satu ketikanya apabila kita ingin mendapatkan makanan ataupun sayuran, buah-buahan, ikan dan sebagainya itu tidak dapat diperolehi dengan mudah kerana rantaian nilai bekalan makanan telah terputus. Disebabkan oleh hasil-hasil keluaran tidak dapat dikutip berikutan daripada isu tenaga buruh asing. Kemudian sekiranya ia dikutip, ia tidak dapat dipasarkan kerana sekatan perjalanan yang dilaksanakan oleh pihak yang berkuasa. Jadi berikutan daripada itu, kita telah mempunyai kesukaran untuk memasarkan bekalan makanan kepada masyarakat. Itu adalah keadaan ataupun situasi yang kita alami di awal-awal semasa penularan ataupun di gelombang pertama dan kedua lah. Namun apabila kita masuk di gelombang ketiga ini, kita dapati kita sudah bersedia menghadapi kemungkinan-kemungkinan dan telah mengetahui laluan yang mana boleh kita laksanakan. Jadi pada awalnya kita menganggarkanlah kita di Lembaga Pertubuhan Peladang hampir 1,300 orang usahawan di bawah LPP yang agak terjejas, dengan begitu teruk sekali lah, di mana berlaku apabila pengisytiharan zon merah dan sebagainya itu, maka 1,300 orang usahawan tani telah terjejas. Itu yang Namun di kawasan mana? 1,300. Mungkin kalau kita yang terbanyak terjejas tu mungkin kita boleh katakan di negeri mana? Ya. Ya. Untuk di gelombang yang ketiga ini, kita boleh nampak, kita dapati di kawasan negeri Sabah, Ya. Lembah Kelang, ya, dan juga di bahagian utara lah, di zon utara tanah air, telah pun mengalami ataupun terjejas dengan penularan inilah, kesan daripada penularan ini, dan terjejas dari segi pemasaran terutamanya. Jadi walaupun kita telah bersedia, namun ada juga berlaku sedikit sebanyak kesan-kesan berikutan daripada kawalan pergerakan ini. Saya juga ingin maklumkanlah yang kesediaan kita ini termasuklah kita telah pun melihat bagaimana keperluan pengangkutan, ya.
ataupun mobilisasi yang perlu diadakan untuk kita transport out lah, atau untuk kita pasarkan keluaran-keluaran hasil bekalan makanan ini. Jadi kesan-kesan ini kita telah berjaya lah sedikit sebanyak untuk mengurangkan impak bagi memastikan bekalan dijaga dan diberikan sepenuhnya mengikut keperluan masyarakat. Okey, baik Puan. Terima kasih. Itu dia tadi, mana kita boleh katakan dalam anggaran 1,300 usahawan tani yang terlibat di sepanjang gelombang ketiga ataupun di sepanjang penularan pandemik COVID-19 ini. Dan itulah sebab di awal-awalnya kita memang terasa seperti mana yang diperkatakan oleh Puan Azulita tadi, kita dari segi orang kata perubahan kita punya norma kehidupan kita, tetapi apabila gelombang ketiga ini, alhamdulillah kita cuba dapat mengatasi. Itu semuanya berkat dengan kerjasama semua agensi ya Puan ya, bukan dalam kementerian di bawah Kementerian Pertanian, tetapi semua sekali MKN, semua sekali agensi-agensi yang memberikan kerjasama yang baik, terutamanya pihak berkuasa yang memahami kita ni sebagai sektor pertanian yang memberi bekalan makanan kepada rakyat Malaysia ini. Okey, baik Puan, kita nak beralih pula kepada Agrobank, pada Puan Khadijah. Jadi yang ni tadi kita telah pun tahu bahawa ramai kesan-kesan seperti mana yang diperkatakan Puan Zulita, maknanya dah ada, hasil dah ada, tetapi masalah daripada nak segi tuai, bila dah tuai pula masalah dari segi nak penghantaran dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di situ mungkin perlu bantuan-bantuan yang diberikan kepada usahawan-usahawan kita. Dan apabila bercakap mengenai ini juga, kita nak tahu dari segi Agrobank. Agrobank ini adalah satu institusi perbankan yang ada di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, dan seperti mana yang kita sedia maklum bahawa Agrobank ini memberi pembiayaan kepada individu-individu ataupun syarikat-syarikat yang terlibat dalam sektor pertanian dan industri makanan. Dan bila kita bercakap mengenai itu, kita ingat pada Jun, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan satu pelan jana ekonomi negara, yang pelan jana semula ekonomi negara, penjana, dan Yang Amat Berhormat Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kendi juga telah mengumumkan, telah memaklumkan bahawa dana agro makanan berjumlah 350 juta yang disalurkan melalui Agrobank. Cuma Puan, mungkin Puan boleh ceritakan ataupun jelaskan kepada audiens kita, pada rakan-rakan FB kita dan kepada sesiapa yang sedang menyaksikan bual bicara kita ini, bicara agro kita ini, mengenai dana agro makanan yang telah diumumkan di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau ringkasnya Penjana. Silakan Puan. Okay, terima kasih. Penjana, ya betul, kita ada allocated 350 million di bawah penjana khusus untuk peniaga-peniaga mikro. Ya. Ini adalah satu pelan untuk membantu mereka yang perniagaan mereka telah terjejas, ataupun mungkin ada yang baru nak mulakan perniagaan secara kecil-kecilan sebab terkesan dengan COVID-19 pandemik, di mana mungkin ada yang telah kehilangan pekerjaan dan mereka ingin memulakan perniagaan, dan mereka juga adalah layak untuk membuat permohonan ke Agrobank untuk menggunakan dana 350 juta ini ya. So dana ini kita akan kita tidak mengenakan apa-apa cagaran ya. Customer boleh datang approach kita, memohon, dan kita akan proses. Kadar keuntungannya adalah sebanyak 3.5%. Jumlah yang pembiayaan minimum 1,000 dan maksimum 50,000 bagi setiap individu ataupun setiap syarikat mikro ya. Dan tempoh pembiayaan hanya sehingga 60 bulan. So kita expect the application ni will come from yang kategori B40, sebab micro customers ni selalunya kenderaan yang kecil-kecil lah ya, pekerja yang tidak melebihi daripada 5 orang. Ini mereka yang terjejas atas kesan PKP dan juga penularan wabak COVID-19. Suka saya berkongsi, sekiranya mereka tidak layak lagi untuk memohon dana ini, kita juga menyediakan kelas-kelas bimbingan
terutamanya kepada mereka yang baru mencuburi perniagaan, yang mungkin yang baru kehilangan pekerjaan, dan kita nak pastikan mereka kekal berniaga, ada kesinambungan dalam perniagaan mereka. So kita juga berikan kelas bimbingan selain daripada kelas pembiayaan. So itu sedikit sebanyak berkenaan dengan dana agro makanan 350 juta. Okey Puan ada menyentuh tadi kelas bimbingan tadi kan. Jadi kepada individu-individu kita mungkin nak tahu juga macam mana kaedahnya mereka untuk mendapatkan kelas bimbingan ni Puan. Mereka boleh berhubung dengan Agrobank, sama ada melalui kita punya talian customer service kita, boleh juga pergi ke branch atau melalui staff di Agrobank pun boleh. Kita mengikut pengalaman kita ya, sesuatu yang saya rasa sesuatu yang benda yang elok kita kena kongsi. Kita ada memang customer-customer kita bila mereka join the class, dia punya sales volume tu boleh naik mendadak sehingga 2 kali ganda. Ada yang daripada 30,000 sebulan jadi 80,000. Ada yang daripada 1 juta sebulan atau 2 juta jadi 4 juta. And mereka pun seronok, kita pun berkongsi cerita-cerita mereka ni. Dalam musim PKP ni, walaupun kita tidak dibenarkan untuk mengadakan kelas secara bersemuka, kita meneruskan juga kelas-kelas kita secara online. And selain daripada customer boleh approach kita direct, kita pun ada bekerjasama dengan agensi-agensi lain seperti LPP ataupun Persatuan Pertubuhan Peladang, di mana kalau ada ramai yang rasa ada keperluan untuk mengadakan kelas tu, persatuan tersebut akan menghubungi kita dan kita pun dengan kecil tapak tangan kan, dengan hero kita tadahkan, kita memang welcome kerjasama tu, sebab kita nak reach as many as possible lah, yang mana yang terkesan dengan COVID-19 ni. Sebab mengikut data yang kita ada, mereka yang terkesan ni sebenarnya adalah memang daripada kalangan-kalangan yang B40 yang terkesan amat dah teruk ya, B40 dengan micro customer kita. So kita cuba membantu selagi boleh lah. Okey, baik Puan, terima kasih Puan. Jadi kepada rakan-rakan kita, bolehlah untuk mencuba ataupun menghantar borang anda, had pembiayaan minima RM1,000 dan maksimal RM50,000 bagi setiap individu, dan juga tempoh pembiayaan maksimal sehingga 5 tahun atau 60 bulan. Jadi boleh kepada anda yang berminat boleh terus ke cawangan-cawangan Agrobank di seluruh Malaysia untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut lagi berkaitan dengan bencana ataupun apa jua pembiayaan-pembiayaan yang boleh diberikan ataupun produk-produk yang diberikan khususnya ya dalam plan bencana ini untuk mungkin untuk membantu usahawan-usahawan kita dalam tempoh COVID-19 ini, terutamanya dalam gelombang ketiga kita menghadapi penularan pandemik ini. Okey, baik Puan, kita beralih pula soalan kita seterusnya kepada Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang. Jadi sebelum itu, suka saya ingatkan sekali lagi ataupun suka saya war-warkan kepada rakan-rakan kita yang sedang menyaksikan FB Live ini, terima kasih. Bicara Agro kita bersama-sama dengan panel kita pada petang ini dari Agrobank dan juga dari Lembaga Pertubuhan Peladang. InsyaAllah banyak nampaknya FB komen-komen dan juga soalan-soalan yang dikemukakan oleh pengunjung-pengunjung FB kita, laman FB kita, mungkin kita akan bacakan selepas ataupun di hujung program kita, bual bicara kita pada petang ini. Okey, kita teruskan dengan soalan. Baiklah, kita teruskan soalan kita dengan penulis kita yang pertama, Puan Azulita Salim. Baik Puan, tadi awal-awal tadi Puan ada maklumkan bahawa bilangan jumlah usahawan-usahawan kita yang terjejas dan juga kesan-kesannya, banyaklah kesan-kesan tadi yang telah diperkatakan oleh Puan. Jadi nampak gayanya Puan kita perlu bantu usahawan ini, perlu dibantu dari aspek logistik dan juga bantuan kewangan, memastikan pengeluaran bahan makanan ini cukupi untuk disalurkan kepada rakyat Malaysia kita yang berjumlah 32 juta orang ni Puan. Jadi mungkin Puan boleh komen ataupun Puan memberi beri pandangan ataupun komen mengenai bantuan-bantuan yang disalurkan oleh kerajaan ini. Adakah ianya boleh memberi kesan yang besar kepada usahawan-usahawan kita dalam kita membantu mereka dalam gelombang ketiga COVID-19 ni? Terima kasih Cik Kamarul.
kalau kita lihat dari segi kesan yang telah pun kita yang kesan daripada bantuan kerajaan kepada usahawan-usahawan ni, sememangnya lah kita nampak bahawa apabila berlaku saja penularan COVID-19 ini, kita dapati seperti mana yang saya maklumkan tadi, rantaian bekalan makanan, rantaian nilai bekalan makanan mula daripada ladang sehinggalah ia dipasarkan untuk dimakan oleh masyarakat, oleh pengguna, telah terputus. Jadi apabila diberikan bantuan dan melihat kepada keadaan keperluan usahawan-usahawan ini, maka Lembaga Pertubuhan Peladang sendirilah di bawah Kementerian Pertanian terutamanya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ronald Kendi yang telah berusaha dan secara langsung memberikan galakan kepada semua agensi-agensi di bawah kementerian, termasuklah Lembaga Pertubuhan Peladang, agar kita dapat memperolehi peruntukan di bawah pakej rangsangan ekonomi bagi tahun ini. Baru-baru ini bantuan yang diberikan adalah di bawah pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat, sedikit sebanyak telah banyak membantu sebahagian besar daripada usahawan-usahawan kita untuk memasarkan pengeluaran mereka sendiri. LPP telah pun menerima pakej rangsangan peruntukan pakej rangsangan ekonomi sebanyak 62 juta keseluruhannya, dan ada di antara peruntukan ini telah pun diagihkan kepada MADA, pihak MADA, pihak KADA dan juga Jabatan Pertanian Sarawak. Peruntukan yang diluluskan di antaranya adalah sebanyak daripada 62 juta itu, 2 juta adalah bertujuan untuk meningkatkan hayat jentera di ladang. Sebab bila kita katakan rantaian nilai tadi, sememangnya kita memerlukan bantuan untuk kita tingkatkan lagi pengeluaran di ladang dengan menggunakan mekanisasi dan otomasi. Jentera-jentera yang sedia ada ini perlu kita pulihkan supaya ia boleh digunakan untuk meningkatkan produktiviti. Ladang perlu dibajak, kalau sawah ia perlu dibajak, diratakan. Kalau di tanaman sayur-sayuran perlu dibuat batas dan sebagainya untuk diteruskan pengeluaran sayur dan buah-buahan. Jadi 2 juta ini telah diluluskan untuk memanjangkan jangka hayat. Kemudian seterusnya 50 juta telah diluluskan bagi tujuan untuk meningkatkan lagi pengeluaran makanan di peringkat pertubuhan peladang dan di peringkat usahawan-usahawan tani kita. Dan kelulusan peruntukan ini di bawah dana khas pertubuhan peladang telah pun diluluskan dan telah pun mula dibelanjakan bagi tujuan untuk memastikan peningkatan pengeluaran hasil makanan. Dan selain daripada itu, pengeluaran pun penting, jentera pun penting, mekanisasi yang akhirnya bila telah dihasilkan pengeluaran bekalan makanan ni, kita perlukan logistik yang sesuai lah, yang baik untuk kita pasarkan. Lori kita perlukan cold room, bilik sejuk, kita juga perlukan cold truck untuk kita pasarkan. Jadi yang ini adalah di antara keperluan di bawah peruntukan mobilisasi yang telah dibantu oleh pihak kerajaan, dan LPP telah pun meluluskan peruntukan-peruntukan tersebut kepada semua pertubuhan peladang yang berkaitan agar urusan ataupun logistik ini dapat kita bantu dari segi memastikan keluaran hasil pertanian ini dapat kita pasarkan dengan baik. Satu lagi saya nak maklumkan, sedia ada yang terdapat di Pertubuhan Peladang adalah pusat pengumpulan hasil pertanian ataupun PHP yang sememangnya berfungsi atau berperanan untuk memasarkan
pengeluaran makanan yang dikeluarkan oleh sama ada di Pertubuhan Padang maupun di peladang-peladang di kawasan setempat. Jadi ini adalah dijadikan sebagai satu lokasi di mana pusat pengumpulan ini menerima hasil-hasil ladang untuk dipasarkan. Ini telah membantu dengan begitu baik sekali usahawan-usahawan tani untuk mereka memastikan mereka hanya fikir pasal keluar saja, pengeluaran saja. Mereka tak perlu fikirkan bagaimana nak pasar sebab Pertubuhan Peladang di bawah PPHP ni atau pusat pengumpulan ini telah sedia untuk menerima dan memberikan hasilnya dalam bentuk pendapatan kepada peladang-peladang. Jadi saya rasalah memang bantuan yang diberikan ini sememangnya memberi kesan yang positif kepada semua usahawan-usahawan tani, kepada peladang kita dalam memasarkan hasil-hasil mereka dan secara tak langsung ini memberikan mereka assurance lah, memberikan satu kepastian lah. Ada di antara peladang-peladang ni bila kami jumpa untuk berinteraksi contohnya mereka mengucapkan berbanyak terima kasih kepada LPP Pertubuhan Peladang kerana telah memberikan mereka peluang untuk meningkatkan hasil ladang mereka, meningkatkan ketimun yang dikeluarkan, halia, meningkatkan cili, rock melon yang dikeluarkan dan berbagai lagi lah, sawi dan sebagainya. Dan mereka sangat berterima kasih kepada kerajaan atas usaha yang dilaksanakan untuk membantu mereka dalam pengeluaran makanan ini. Ya, betul Puan. Satu jumlah angka yang agak besar, 62 juta yang telah diperuntukkan Puan oleh kerajaan melalui lembaga Pertubuhan Peladang untuk diagihkan kepada pertubuhan peladang kawasan di seluruh Malaysia dan akhirnya memastikan bekalan makanan negara mencukupi untuk rakyat Malaysia. Itu Puan Dan saya sebenarnya tertarik juga Puan bila Puan sebut tadi PPHP, Pusat Pengumpulan Hasil Pertanian. Jadi memang betul sebenarnya kepada kita juga selaku pengguna, sebenarnya rasa mudah bila kita ada pusat pengumpulan yang dibuat ataupun yang dijalankan oleh pertubuhan peladang kawasan ini, memudahkan kita untuk mencari bekalan-bekalan makanan. Maknanya contoh seperti bahan-bahan mentah lah. Kalau sebelum ni kita nak cari pasar, kadang-kadang di pasar tu ada barang, tak ada barang, ada yang ada kita nak beli terung, sini ada terung, sini tak ada terung dan sebagainya. Tetapi dengan adanya pusat pengumpulan hasil pertanian ini, boleh katakan lengkap. Keperluan dapur apa yang kita nak tu semua dah ada disediakan. Tinggal lagi cuma kita datang dan nak pula apabila tambahan lagi, apabila dalam tempoh pergerakan ini tidak boleh sewenang-wenangnya, tak boleh ramai yang pergi keluar. Jadi bila kita pergi ke pusat pengumpulan ni sebenarnya lebih mudah lah untuk kita mendapatkan barang-barang keperluan yang kita inginkan dan juga kita dapat menjimatkan masa. Begitu Puan Okey, baik. Okey, itu dia Puan Azulita Salim. Kita tanya kesan berkaitan dalam memberikan pencerahan, kesan dan juga maknanya memang perlulah untuk kita bantu usahawan-usahawan kita dengan bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Okey, baik, kita beralih kepada panel kita yang kedua, iaitu Puan Khadijah Iskandar, Ketua Penanggung Tugas Presiden Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank. Okey, baik Puan. Sebelum tu Puan, sebelum saya nak tanyakan soalan, kita dapat lihat di paparan komen-komen rakan-rakan kita, rakan-rakan FB kita, ramai yang mengatakan tahniahlah dengan adanya kita buat platform sebegini, memberikan informasi yang jelas. Tahniah Agrobank, itu dari Puan Faizah Abdullah dan juga ramai lagi rakan-rakan kita yang memberikan komen-komen. Yang mana soalan-soalan insya-Allah akan kita cari, yang terpilih akan kita bacakan. Cuma sini saya nak membaca komen Encik Faizal Jakir, usahawan penggerak agro makanan negara, kerana mereka memerah keringat dan mengharungi cabaran pemasaran hasil. Sangat wajar diberikan insentif sebagai galakan kepada mereka meneruskan kelangsungan bekalan makanan negara terbaik. InsyaAllah itulah apa yang dikatakan oleh Puan Azulita tadi, 62 juta diperuntukkan kepada pertubuhan peladang kawasan seluruh negara untuk memastikan bekalan makanan. Jadi banyak lagi soalan-soalan yang akan kita pilih selepas ini untuk kita bacakan. Baik, Puan Khadijah, kita teruskan soalan kita yang kedua. Tak habis lagi sebenarnya berkaitan dengan tadi ni Puan. Okey, ataupun sebenarnya tadi penjana tadi sebenarnya jelaslah yang Puan dah katakan macam-macam had pembiayaan, berapa, macam mana, berapa had
tempoh pembiayaannya. Cuma kita nak tahu juga Puan ya, selain daripada penjana ini ataupun melalui penjana ini, bagaimana sebenarnya Agrobank dapat membantu usahawan-usahawan tani yang sekarang ni terjejas lah, memang kita tahu terjejas akibat penularan pandemik COVID-19 ini, dan dari segi pembiayaan dari prosedur mudah untuk membantu usahawan kita. Jadi mungkin Agrobank adalah strategi-strategi ataupun usaha-usaha untuk membantu usahawan-usahawan kita dari segi pembiayaan dan prosedur mudah untuk membantu usahawan tadi. Mungkin Puan boleh kongsikan kepada kita. Okey, terima kasih. Selain daripada penjana, kalau kita cakap tadi pasal penjana ni kita cakap pasal customer mikro, usaha mikro. Tapi sebelum penjana diumumkan, ada lagi satu pakej rangsangan di ekonomi Bank Negara Malaysia yang di bawah pakej Prihatin. Pakej Prihatin ni dia tidak sahaja tertumpu kepada micro enterprises tetapi juga untuk SME ataupun pengusaha kecil dan sederhana. Jadi yang lebih daripada 3 orang pekerja atau yang memerlukan lebih daripada 50,000, kita ada juga menyediakan dana-dana tersebut di mana kita pakejkan semuanya di bawah Agrobank Micro Enterprises Special Relief Program. Program ni kita identify sesiapa yang memerlukan bantuan kewangan untuk membantu mereka bangkit semula untuk generate the new sales dan mengatasi implication daripada PKP ya. So antara fund-fund yang masih ada di mana customer boleh datang ke Agrobank dekat branch atau boleh pergi ke website kita ataupun boleh telefon dengan kita punya customer service. Kita ada lagi fund yang dinamakan Agro Food Facility. Nak senang ingat kita kata AF. AF ni dia bukan akademik fantasi tapi senang nak ingat lah ya. Ya, betul. Senang. Agro Food Facility kadar keuntungan 3.75% dan tempoh pembiayaan sehingga 7 tahun. Pembiayaan maksima 150,000. Ya, so itu satu lagi. Kita juga ada lagi untuk micro enterprise facility pula. So yang beza tadi AF tadi Agro Food Facility, selain micro enterprise pun boleh apply. Yang satu lagi fund lagi khas untuk micro customer lagi, kadar keuntungan 4.5%. Tempoh pembiayaan 5 tahun. Pembiayaan maksima 50,000 lah sebab saiz perniagaan pun kecil ya, untuk yang kecil. So lagi satu sektor-sektor yang lain selain daripada agriculture, ada juga dana-dana di mana kadar keuntungan dia 5% hingga 7%, tempoh pembiayaan 5 tahun and amountnya 150,000. Ini adalah dana-dana di bawah pakej rangsangan ekonomi Bank Negara. Agrobank juga bekerjasama dengan state government ya, dengan agensi-agensi lain. So kita ada bekerjasama dengan Negeri Sarawak. Sarawak di mana kita dana-dana untuk mikrokredit telah pun disalurkan melalui Agrobank. Untuk skim yang pertama, kadar keuntungan dia 0%. Okay, so maknanya interest free lah. And tempoh pembiayaan 3.5 tahun, pembiayaan maksima 10,000 and dia ada moratorium lagi selama 6 bulan. Tapi ni terbuka untuk yang di Sarawak lah. Dan skim yang kedua pula, dia kadar keuntungan dia 0% to 4%. Tempoh pembiayaan lagi panjang selama 5.5 tahun. Dan dia punya pembiayaan maksima pun lebih banyak, 50,000. Dan sama juga dia mempunyai tempoh moratorium 6 bulan. So maknanya kita bagi financing 6 bulan kemudian baru bayar. Baru kita kenakan ini Puan ya? Baru pembayaran semula dikenakan. So itu adalah antara yang dana-dana yang ada. Di Agrobank, kita sebagai satu institusi, kita panggil Development Financial Institution, kita ada mandat untuk serve the underserved and unserved. Maknanya kepada mereka-mereka yang mungkin tidak layak untuk membuat permohonan di commercial bank
bank-bank yang lain boleh cuba dekat Agrobank, terutamanya jika usaha bisnes diorang berkenaan dengan Agrobank, agro makanan. Bila kita cakap agriculture ni, pertanian dia bukannya setakat menanam, tapi segala value chain dia tu. Sampailah penghilangan ke transport, as long as ada kena mengena dengan Dengan makanan, agriculture dan makanan sekali, boleh datang pergi Agrobank. Itu adalah mandat kita, and dana-dana ini bukan sahaja untuk menampung kos operasi, dia juga boleh digunakan untuk membeli aset, untuk meningkatkan lagi produktiviti sesuatu perniagaan ya. Jadi bila datang ke Agrobank nanti, kita akan nasihatkan package-package mana yang sesuai. Dia akan bersesuaian dengan nature of the business. Sekiranya kita datang berbincang dengan Agrobank and kata saya nak pinjam hari ni, tapi saya tak mampu bayar bulan depan sebab saya kena buat itu, kena buat ini, 3 bulan baru siap produknya, baru dapat duit, baru dapat jual. So kita kata okey boleh, 3 bulan nanti datang bayar balik. Itu adalah salah satu caranya lah. So dia tak ada satu orang kata satu structure fits all, one size fits all, tak ada. Boleh berbincang, tapi kita kena berterus terang lah dengan kita punya dengan pegawai-pegawai yang datang. Cuba berkongsi masalah and bercerita, ceritalah, jadi kawan lah kita kan, and supaya kita dapat mengenali satu sama lain, then from there kita tahu apa requirement dia. So sesuai lah dengan package-package yang diberikan tu. Sebab ada, kalau tak tahu dana mana yang sesuai, saya nak pakai prihatin ke, penjana ke, AF ke, MEF, mana F sangat tu. Tak payah risau, just jumpa kita punya officer, tanya dia, saya bagi tahu, ceritakan apa keperluan, dan rong akan cuba nasihatkan yang mana yang sesuai. Ya, betul. Itulah gunanya pegawai kita Puan ya, memberi hikmat nasihat kepada usahawan. Okey Puan, cuma tadi Puan ada katakan yang berkaitan dengan moral tadi lah. Maknanya maknanya moral tu kalau katakan kelulusan tu dapatlah hari ni katakan, adakah ianya masih lagi moral tu kira berjalan lah hingga 6 bulan, selepas 6 bulan baru membuat pembayaran? Kalau kita approvekan mora, maknanya tak ada pembayaran lah selama 6 bulan. Dia ada, sebenarnya dia ada banyak jenis lah moratorium. Kalau kita nak sebulan ke 2 bulan ke, boleh. Tapi bergantung dengan cash flow kita. Kita akan tengok cash flow bila agaknya yang cukup. Ya, kadang-kadang kalau kita ada duit, kita bayarlah, sebab hutang tu tetap kena bayar. So kalau macam ada takut nanti kalau kita tangguh-tangguh nanti jadi satu amount yang besar pula, kita rasa berat pula nanti kan. So kita matchkan dengan cash flow yang ada. So bila kita matchkan dengan cash flow yang ada, insyaAllah pembiayaan tu akan berterusan. Dia tak sangkut setengah jalan lah. Ya, betul. Senang cerita kalau berkemampuan tu betul-betul mampu untuk bayar lah Puan ya. Bayarlah, kita bagi masa, kita faham. Kita faham ni, kita akan bagi masa. Tapi kalau mampu, silalah bayar. Okey, baik. Itu dia pencerahan yang cukup jelas yang digambarkan oleh Puan Khadijah Iskandar kita. Jadi kepada sekali lagi kepada usahawan-usahawan kita yang terlibat yang ingin membuat pinjaman, bak kata Puan tadi nak mudahnya Puan, kalau nak tahu yang mana satu kita nak pakai, sama ada penjana ke, prihatin ke, AF ke, apa sebagainya, boleh berjumpa dengan pegawai-pegawai Puan ya. Akan memberi nasihat. Itu yang sebaiknya macam tu. Okey, baik Puan, terima kasih Puan Khadijah. Jadi kita berbalik semula dengan panelis kita yang pertama, Puan Azulita Salim. Kita nak tanya dengan Puan Azulita kita berkaitan dengan usaha-usaha tani yang terjejas. Puan, okey Puan ya? Masih lagi bersama suara saya. Okay, baik. Kita ada soalan Puan, banyak soalan dikemukakan, tapi saya difahamkan oleh kita punya flow kita, kata kita selesaikan dulu, nanti baru kita baca soalan-soalan yang dikemukakan. Jadi apa pun terima kasihlah kepada pengunjung-pengunjung kita, kepada rakan-rakan FB kita yang melayari ataupun bersama-sama dengan kita sekarang ini menyaksikan Bicara Agro dengan tajuk kita hari ini, COVID-19, apakah impak gelombang ketiga terhadap usahawan tani. Jadi baik, kita teruskan soalan kita kepada Puan Azulita Salim, Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang. Baik Puan, tadi Puan dah bercerita panjang lebar juga berkaitan dengan PPHP, kita ada 62 juta yang diberikan, jadi 2 juta untuk kejenteraan dan sebagainya. Jadi kita juga dapat melihat bahawa, senang cerita ataupun kita simpulkan bahawa masyarakat Peladang ataupun masyarakat keseluruhannya menerima
menyambut dengan baik usaha-usaha yang diberikan, pertukaran-pertukaran yang diturunkan, yang diperuntukkan oleh LPP, oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Dari segi untuk memantapkan sosioekonomi pertubuhan peladang kawasan, negeri dan juga masyarakat peladang. Ahli-ahli lah yang menghampiri 1 juta angkanya. Jadi mungkin bagaimana sebenarnya Puan, dan apakah inisiatif selain daripada PPHP tadi tu dan juga bantuan 62 juta tu, mungkin Puan boleh memperincikan apakah inisiatif-inisiatif yang LPP boleh beri dapat membantu usahawan-usahawan ataupun mereka yang mengalami masalah dari segi dana, mungkin dari segi penjualan dan juga pemasaran. Silakan Puan. Terima kasih sekali lagi Cik Kamarul. Saya teringatlah Cik Kamarul masa kita mula-mula melalui PKP pada 18 bulan Mac yang lalu. Betul. Dan kita punya sedikit adalah kita sendiri yang duduk di dalam industri ataupun sektor pertanian ni pun kita sendiri panik apabila kita dapati makanan lah terutamanya semakin berkurang. Dan satu hari tu saya pergi ke hypermarket lah yang berdekatan, hypermarket, dan saya dapati shelf ataupun rak-rak yang menjual sayur, buah-buahan, ikan juga saya dapati kosong. Ada pun sikit saja. Mungkin ada dalam beberapa ikat sayur dan beberapa bungkus buah-buahan. Dan saya pun pergi berjumpa dengan sales ataupun kaki tangan di hypermarket tersebut yang berdekatan. Saya tanya, yang duduk dekat tepi-tepi tu, saya tanya, mana pergi makanan, bahan-bahan makanan kita, tak cukup ke? Tanya. Dia kata ya tak cukup Puan, dia kata tak dapat nak cari, dan bila kita hubungi dia macam stuck lah. Jadi saya pun dengan sukarelanya memberikan nombor telefon saya, bukan nak popular ataupun apa Cik Kamarul. Ya Puan. Saya rasa saya beritahu dengan staff, saya kata boleh tak saya jumpa dengan saya berikan nombor telefon saya ini kepada supervisor ataupun kepada manager lah, untuk dihubungi supaya saya boleh lihat kami boleh bantu mana yang kita boleh bantu berikutan daripada sekatan kita membawa bekalan makanan di jalan raya dan sebagainya. Dan tidak sampai saya ke rumah belum sampai saya ke rumah lagi, saya telah dihubungi oleh pengurus di hypermarket tersebut dan telah berbincang di dalam kereta. Kami berbincang bagaimana apa yang diperlukan dan bagaimana saya boleh matchkan lah, kita boleh matchkan keperluan tersebut. Dan seterusnya saya telah menghubungi beberapa pertubuhan peladang dan supaya kita dapat memenuhi keperluan hypermarket tersebut. Dan akhirnya setelah 2-3 hari selepas itu saya buat follow up balik lah, dan saya dapati pengurus hypermarket tersebut sangat berpuas hati kerana keperluan bekalan makanan telah pun dapat dipenuhi, bukan sepenuhnya of course, sebab bukan mudah nak dapatkan bekalan pada ketika itu. Jadi inisiatif-inisiatif sebegini adalah inisiatif off the cuff lah, kita pun bantu mana yang boleh. Namun dalam masa yang sama, kerajaan melalui Kementerian Pertanian dan juga agensi dan jabatan di bawahnya telah pun mewujudkan satu kaedah pemasaran yang sangat istimewa saya fikirkan. Kerana kita tahu penularan COVID ini sangat bahaya, jadi kita telah pun melaksanakan satu ataupun menubuhkan satu kita panggil Pasar Sergata Kawal atau PST, yang mana Pasar Sergata Kawal ini LPP telah melibatkan 34 buah pertubuhan peladang dalam PST ini. 34 ya saya bersama dengan pihak farma lah. Pihak farma pun ada di tempat-tempat, pihak farma yang terlibat, ada di tempat-tempat di LPP yang terlibat, di mana pertubuhan peladang yang berhampiran. Pasar Sergata Kawal ini adalah kita dapatkan hasil keluaran daripada peladang-peladang kita,
Dan seterusnya kita pun ada lokasi yang kita dah kenal pasti dan kita melaksanakan jualan dengan mengikuti dan mematuhi arahan daripada pihak berkuasa lah, pihak Majlis Keselamatan Negara, SOP dan sebagainya, itu kita penuhi. Di antara kaedah kita buat adalah melalui pre-order daripada customer, cash on delivery, penghantaran ke rumah-rumah, ada juga yang walk in, ada yang drive thru, bukan saja McDonald aja ada drive thru. Pasar Segar Terkawal pun ada drive thru melalui kita uruskan infranya supaya kenderaan tidak perlu pemandu tidak perlu turun daripada kenderaan, boleh terus lalu dan membeli dengan hanya duduk di dalam kenderaan, dalam kereta lah. Jadi aspek-aspek yang keselamatan kita ambil kira dan kita dapati ia sangat membantu impact yang diperolehi, inisiatif yang dibuat oleh pihak LPP bersama dengan di bawah kementerian, bersama dengan pihak Pharma dan sebagainya, telah memberikan satu impact yang baik. Peladang, penternak dan petani dapat memasarkan bahan ataupun pengeluaran mereka dalam masa yang sama. Masyarakat ataupun pelanggan, rakyat dapat memperolehi makanan untuk dimakanlah oleh bersama keluarga dan sebagainya. Jadi saya nampaklah ini sangat membantu usahawan-usahawan ini. Selain daripada itu, kita juga telah pun mendapat diluluskan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan beberapa peruntukan untuk dijadikan sebagai salah satu inisiatif bagi membantu usahawan-usahawan kita untuk dari segi pemasaran. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, kita telah memperolehi 62 juta daripada PRE, Prihatin Rakyat, di mana hampir 51% kita telah luluskan peruntukan dana khas peladang itu untuk kepada kepertuan peladang untuk menghasilkan bahan makanan dalam bentuk sama ada dalam bentuk pengeluaran secara fertigation system ataupun lain-lain juga. Selain daripada itu, kita telah pun meluluskan lebih kurang 49% kepada usahawan tani kita, usahawan peladang kita, peruntukan yang berbentuk peruntukan cash crop ni, sama seperti yang diberikan kepada pertubuhan peladang. Cash crop ni adalah peruntukan yang boleh dihasilkan dalam tempoh 3 ke 6 bulan. Sayur berdaun seperti sawi, sayur berubi seperti halia, kunyit, lengkuas dan serai dan sebagainya. Yang ini boleh mereka keluarkan dan mereka boleh pasarkan dan di collecting center kita ataupun di pusat pengumpulan kita. Untuk kita terus menghubungkan pusat pengumpulan ini kepada pasaran, kepada hypermarket, supermarket, kepada kedai-kedai, kepada pemborong juga. Yang ini kita telah dan akan laksanakanlah. Selain daripada itu, kita juga menerima LPP menerima peruntukan bagi meningkatkan pendapatan golongan B40 berpasar lah, dan ini kita luluskan untuk pertubuhan peladang, untuk kita luluskan kepada semua pertubuhan peladang, di mana peladang-peladang di bawahnya akan memperolehi benefit untuk tujuan tersebut, iaitu peruntukan hampir 10 juta telah diluluskan untuk B40 juga untuk bagi tujuan tanaman kontan berjangka pendek tadi tu. Bagi pertubuhan peladang kawasan pula, peladang dah dapat mengeluarkan pertubuhan peladang kawasan. Yang perlu semua bentuk grant puan ya, bukannya pembiayaan ya. Dan tadi semua bentuk grant. Okey. Bila dah dihasilkan nanti, pusat-pusat pengumpulan ini akan membeli hasil-hasil keluaran daripada peladang-peladang ni tadi, dan kita juga bantu pertubuhan peladang ni. Dia ada di antaranya mereka memerlukan modal kan, modal untuk membuat belian daripada hasil-hasil ladang ini. Jadi kita bantu secara pinjaman ataupun pembiayaan dalam bentuk kumpulan wang pertubuhan peladang atau K3P lah.
Kita juga mengalu-alukan pembiayaan daripada pihak Agrobank yang telah pun kita sebut tadi, rakan Agrobank kita juga banyak membantu pertumbuhan peladang dan juga peladang-peladang kita, memberi modal yang berterusan bagi memastikan operasi aktiviti sebegini dapat diteruskan. Sedikit je Kamarul, saya nak menyentuh juga tentang moratorium ya, di mana inisiatif yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan dengan memberikan moratorium selama lebih kurang dalam tempoh 6 bulan, bermula 1 April hingga kepada 30 September. Okey, dah berakhir ni Puan Ya, dah berakhir je Dah Kamarul. berakhir. Tapi hari itu, masa kita laksanakan hari itu, kita telah memberikan moratorium yang sama kepada peminjam-peminjam kita lah. Dan kita berikan pengecualian untuk mereka membuat bayaran. Dalam masa yang sama, kita tidak charge interest ya, ataupun bukan interest lah, kita panggil bayaran perkhidmatan bagi memastikan usahawan-usahawan kita tidak terbeban. Premis milik LPP juga kita tidak kenakan sewa pada usahawan-usahawan yang menyewa. Kita faham bahawa dalam tempoh PKP ini ya, PKP lah terutamanya hari itu, pendapatan mereka tidak seperti mana biasalah, jadi kita bantu dalam aspek tersebut. Ini adalah di antara inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan oleh LPP untuk membantu. Okay, cuma Puan, tadi kita sentuh tadi kan mora tadi ni ataupun moratorium ni tadi berakhir 30 September 2020. Jadi selepas daripada tempoh itu, maknanya peminjam-peminjam melalui peruntukan-peruntukan ataupun pembiayaan yang diberikan oleh LPP ni tadi berakhirlah juga yang Puan cakap tadi. Cuma macam mana dari segi pembayaran selepas itu, okey ke ataupun ada juga yang peminjam-peminjam kita yang tidak dapat menjelaskan ataupun daripada mora ni mereka boleh membiayai ataupun boleh membayar semula pinjaman-pinjaman mereka seperti sebelum mora itu dibuatlah. Saya pun bila sebut mora ni saya rasa macam lain pula terminologi yang digunakan oleh moratorium ini adalah sebenarnya dilaksanakan bagi tempoh tersebut kita bersama-sama seperti mana galakan kerajaan pusat bagi memberikan kelebihan inilah, memberikan kita ni. Kita tidaklah, sebenarnya kita tidaklah terlalu rigid ya tentang moratorium ni. Namun kita nak pastikan kalau sekiranya usahawan-usahawan kita masih memerlukan, saya kira kita terbuka untuk membincangkan tentang keperluan-keperluan tersebut. Dalam masa yang sama, kita perhatikan kalau dibandingkan dengan PKP yang lalu berbanding dengan PKPB yang kita sedang alami ini, banyak juga usahawan-usahawan kita telah memulakan perniagaan. Agak limited peningkatan pendapatan mereka, namun kita pun tahu ya, dalam tempoh tersebut, dalam tempoh yang kita alami ini 55 bilion sebenarnya keseluruhan kerugian yang dialami oleh negara. Jadi memanglah agak keperluan masa untuk kita recover tu ya, untuk kita memulihkan keadaan semasa. Jadi LPP sendiri kini sedang merancang dan telah merangkalah sebenarnya pelan mitigasi untuk semua pertubuhan peladang melihat setelah melihat akan keperluan untuk memulihkan ekonomi pertubuhan peladang di bawah LPP. Pelan mitigasi ini akan kita laksanakan nanti, ambil masa sikit Cik Kamarul. Namun ini adalah di antara inisiatif LPP untuk membantu bagaimana pertubuhan peladang kawasan untuk yang terkesan dengan begitu hebat sekali berikutan daripada penularan COVID-19 ini. InsyaAllah kita akan laksanakan pelan mitigation ini. Ini termasuk pelan yang berbentuk mitigation secara administratif dan secara operasional yang menjurus kepada pembangunan semula perniagaan ataupun aktiviti perniagaan pertubuhan peladang.
Itu adalah di antara perkara lah yang kita akan laksanakan nanti insyaAllah. Baik, terima kasih Puan Azulita. Panjang lebar menjelaskan berkaitan dengan inisiatif-inisiatif yang akan dibuat ataupun yang telah pun dilakukan oleh Lembaga Pertubuhan Peladang demi memastikan bekalan makanan kita mencukupi dan juga ahli-ahli peladang kita mendapat manfaatnya, insyaAllah. Banyak peruntukan tadi telah pun kita dengarkan melalui pakej rancangan ekonomi prihatin, melalui pelan peningkatan pendapatan golongan B40 ya Puan ya, dan pelbagai lagi pakej-pakej yang diberikan oleh Lembaga Pertubuhan Peladang kepada ahli-ahli peladang di seluruh negara. Okey, baik, kita ingin beralih pula soalan kita kepada panel kita yang kedua, Puan Khadijah Iskandar. Jadi sebelum itu, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada rakan-rakan FB kita yang masih lagi setia bersama-sama dengan kita ketika ini dalam program Bicara Agro. Tajuknya pada petang ini, COVID-19, apakah impak gelombang ketiga terhadap usahawan tani? Jadi terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang memberi komen, semua pun komen-komen membina. Ada juga soalan-soalan tapi saya difahamkan oleh pihak flow kita kata soalan-soalan ini akan kita baca selepas ini. Jadi banyak juga soalan-soalan yang dikemukakan. Jadi baik, kita Puan Khadijah, terima kasih. Saya. Terus setia bersama dengan kita panjang lebar tadi yang diperkatakan oleh panel kita yang pertama sebentar tadi. Kita. Okey, baik Puan, kita nak bercerita lagi berkaitan dengan Agrobank, yang mana kita tahu Agrobank ni adalah merupakan salah satu institusi kewangan ataupun institusi perbankan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Puan dan banyaklah tadi yang kita dengar pelbagai skim ataupun produk-produk yang diberikan ataupun yang dikeluarkan oleh Agrobank. Cumanya kita nak tanya Puan, bagaimana Agrobank membantu usahawan tani dengan penawaran penjadualan dan juga penstrukturan semula pembiayaan. Seperti mana kalau kita dengar tadi Puan Azulita kata pasal moratorium. Kalau ringkas ni tadi mora lah. Saya rasa kalau orang-orang bank ni mora tu sinonim kot Puan ya. Ya. Okay. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan dengan kita Puan bagaimana Agrobank dapat membantu usahawan tani kita dalam penawaran penjadualan dan juga penstrukturan semula pembiayaan. Silakan Puan. Okey, terima kasih. Sebelum dekat bank ni, kalau kita penjadualan semula dengan penstrukturan semula ni, kalau kita nak sebut tu agak payah kan nak sebut. So dekat bank kita sebut benda ni R&R, rescheduling and rescheduling. Senang nak ingat, bukan rawat dan rehat. Dia sama lah juga kita rawat dan rehat. Tapi kita panggil R&R, penjadualan semula dan penstrukturan semula. Tapi sebelum kita bercakap pasal R&R ni, sebenarnya di Agrobank masa mula-mula pertama kali kita ada gelombang pertama tu PKP, Agrobank adalah salah satu bank yang pertama yang mengumumkan bahawa kita tidak akan mengenakan charge tambahan untuk fixed rate financing. Kita wavekan dan selepas tu barulah semua bank pun ikut langkah kita ni. Dan sebenarnya ramai beneficiaries of this initiative actually micro customers juga yang B40 yang kita tidak kenakan charge tambahan ya. So bila ada gelombang kedua, bila gelombang pertama tu pun bila ada moratorium yang wajib, kita di pihak Agrobank kita kata ya moratorium daripada bulan 3 sampai bulan 9, tapi bukan sahaja kita bercakap pasal moratorium di Agrobank, sekali dengan moratorium kita pun telah pun menawarkan R&R ni sebelum pengumuman dibuat lagi. Kita dah buatkan pada bulan March itself, kita bagi tahu, kita bagi mora, tapi kita tolong kita fikir lagi jauh selepas 6 bulan ni apa yang customer patut buat, kita dah nasihatkan dia pada bulan 3 lagi. So diorang memang dah tahu, kita dah buat persediaan semula. Lepas tu bila datang gelombang yang kedua, ada lagi pengumuman dilakukan. Kita sebenarnya benda tu dah jadi macam kita dah tahu dah, kita dah expect. So bukanlah sesuatu yang mengejutkan, kita telah pun bersiap sedia dengan proses kita yang ada. So kita teruskan lagi, menambah baikkan lagi R&R package. Kita ada package yang kita sediakan. Dan kita ada juga pelanggan-pelanggan individu di mana mereka telah pun pendapatan mereka terjejas, sama ada hilang pekerjaan ataupun dipotong gaji. Mereka ini secara automatik kalau mereka datang memohon selepas Oktober selepas automatic moratorium tadi itu dah habis, Oktober tu dia datang, kalau dia kata saya masih tak mampu, ini buktinya saya dah dipotong gaji dan saya hilang pekerjaan atau suami saya, isteri saya, maknanya pendapatan sekeluarga tu telah pun berkurangan.
Ya. Ya, kita akan bagi approval secara automatik pula. Walaupun minimum 3 bulan, ada yang 6 bulan perlukan kita bagi mengikut case to case basis juga ya. Lepas tu pekerja kita pun, kita bercakap pasal customer, tapi pekerja-pekerja Agrobank pun sama. Kita bagikan juga dia untuk moratorium ni. Jadi baru-baru ni kita dengar lagi dekat bajet yang baru-baru ni dipermudahkan lagi untuk moratorium ya. Kita dengar di luar sana semua orang meminta automatic moratorium. Walaupun automatic moratorium tu tiada, tapi proses untuk memohon moratorium amatlah senang. So kalau kita ikut yang perkembangan yang bajet baru-baru ni, mereka yang di kalangan B40 yang menerima BSH, dia ada rekod BSH dia, kalau dia memohon, bank pun akan luluskan secara automatik. Dia tak payah bagi dokumen sebab semua dia punya data dah ada dalam BSH itu. Kita akan balik dekat BSH dan kita akan proses ya secara automatik. Itu golongan B40. Pada golongan M40 pula, walaupun tiada automatik ke secara approval, tetapi telah dipermudahkan dokumen. Dokumen yang diminta, kita tak minta dokumen apa-apa, kita cuma kata tolong buat self declaration. Kita isytihar sendiri. Kita dah kurang pendapatan kita. So bank akan consider extend lagi moratorium selama 3 bulan ataupun macam tadi jugalah kita boleh kurangkan installment. Tapi suka saya nak ingatkan, macam saya pesan tadilah, moratorium memang bagus, tapi kita kena ingat hutang tetap kena bayar. Saya selalu ingatkan pelanggan-pelanggan kita, minta moratorium boleh, ya boleh, tapi kita duduk sekali, kita fikirkan macam mana agaknya kita nak selesaikan masalah ini. Kalau sekiranya ada lagi gelombang ketiga, keempat. Contohnya kita selalu galakkan customer, okey kita bagi moratorium lagi 6 bulan, tapi kalau installment tu agaknya kita mampu bayar mungkin 10% dulu, lepas moratorium, lepas tu kita naikkan 20% sampailah kepada yang original punya amount. Itu pun adalah satu langkah yang baik sebab kita menurunkan hutang kita. Sebab kadang-kadang bila kita tak cuba kurangkan pokok tu, prinsipal tu, hutang kita akan bertambah. Ya. Jadi kita kena ingatlah benda-benda tu, so kita kena boleh jumpa bank dan berbincang. Lagi satu saya nak ingatkan orang, kalau dulu kita selalu baca dalam media-media dekat ni surat khabar katanya masih tak ramai lagi orang yang datang walaupun kita kata boleh buat perstrukturan semula ni R&R. Mungkin mereka takut sebab takut nanti bila keadaan dah kembali pulih, bila ada restructuring ni nanti rekod kredit dia nampak teruk dan dia tak boleh buat pinjaman pula masa depan. Tapi okey, untuk nak bagi tahu semua, sebenarnya rekod kredit takkan terkesan. Siapa kita, kalau bila kita buat moratorium ataupun kita buat R&R, bila kita buat sekarang sampailah tahun hadapan, rekod sikris kita tidak akan terkesan walaupun kita buat lebih daripada sekali penjaduran semula. Sebab mungkin ada keadaan sekarang ni kita rasa kalau ada pasangan suami isteri bekerja, mungkin isteri sahaja terjejas, so kita kata kita nak kurangkanlah 50% installment. Tapi untuk bulan depan dua-dua pula dah dikurangkan gaji kan. So dia boleh datang semula dekat bank. Jangan lari. Masalah kita punya pelanggan-pelanggan. Jangan takut untuk berhadapan dengan Agrobank. Jangan takut. Jangan takut untuk berhubung dengan bank. Sebab bank pun sebenarnya dia pun nak pergi court tu adalah the last choice. Kita adalah elok kita berbincang. Memang kita faham semua orang susah sekarang ni. So keadaan memang amatlah mencabar, bukan sahaja untuk pelanggan-pelanggan kita. Agrobank pun sebenarnya kita agak mencabar juga walaupun kita bagi restructuring ni, tapi kita nak bekerjasama. Kita kata win-win ya. So jangan lari, jumpa dengan bank. Boleh datang ke bank, berbincang. Bank kita kalau ada yang terkesan dengan kawasan-kawasan yang kawasan merah tu, kita buka sampai pukul 1. Ya, tapi boleh check lah dekat website kita pukul berapa buka. Kita tak nak nanti pergi pula tak boleh masuk kan, tak ada buat tutup. Tapi kita memang sentiasa mengalu-alukan pelanggan-pelanggan kita datang untuk penjadulan semula ini. Ya, kita faham. So, jangan lari, jangan takut, sila jumpa dengan yang penting bank. Disiplin diri Puan ya. Disiplin dalam diri. pembayaran tu. Cuk, kita faham dan masa diperlukan ya untuk
untuk memulihkan pendapatan kita, faham. So berkongsi dengan pihak bank berapa lama masa yang diperlukan, dan selepas diperlukan tu kita buat. Sebab saya rasa dia kurang produktif kalau kita datang sebulan nak murah lagi, 3 bulan datang lagi murah, 4 kita duduk kata okey saya nak murah setahun ke 6 bulan ke, lepas tu saya nak bayar sikit-sikit dulu. Apa boleh, tak apa kan. So jadi kita tak datang 2-3 kali lah. Ya. Yang penting jangan takut, jangan lari dari Agro Bank. Jangan takut, jangan lari, sentiasa berbincang. Ya, Betul. semua boleh bawa bincang. Betul. Benda boleh bawa bincang Wan Boleh bawa bincang. Okey, itulah dia yang ditawarkan oleh Agro Bank, sentiasa di sisi anda. Sentiasa di sisi. Susah dan betul. senang kita sentiasa bersama, sebab kita tak nak jadi, kalau dulu kita pernah dengar orang cakap bank ni kalau masa tak ada masalah dia bagi payung, masa cuaca tu terang benderang dia bagi payung, bila hujan dia ambil balik payung tu. Tak ada, kita no such thing lah untuk bank. Zaman sekarang ni memang masa mencabar, seolah-olah macam ada ribut lah kan, sebab kita takkan tarik lah payung tu, kita sentiasa payungkan mana yang perlu. Betul. Terima kasih Puan, terima kasih atas pencerahan. Saya rasa dengan pencerahan daripada Puan tadi, penjelasan tadi, mungkin rakan-rakan kita di luar sana mungkin rasa dah Puan takut dah. Lepas ni mereka akan ke Agro Bank Puan untuk mendapatkan khidmat nasihat, untuk membuat semula penjadualan pembayaran dan sebagainya. Kita harap-harap begitulah Puan ya. Ya. Okey, baik. Kita terima kasih sekali lagi kepada Puan Khadijah Iskandar dengan soalan yang telah kita kemukakan. Terima kasih juga kepada rakan-rakan FB kita yang masih lagi setia dengan kita. Sama-sama kita dalam program Bicara Agro, anjuran bersama Agro Bank dan juga Lembaga Pertubuhan Peladang. Petang ini kita membicarakan COVID-19, apakah impak gelombang ketiga terhadap usahawan tani. Jadi banyak sebenarnya tadi yang dikongsikan oleh Ketua Pengarah LPP dan juga penanggung tugas Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Agro Bank mengenai dengan plan-plan ataupun strategi-strategi dalam membantu usahawan-usahawan kita, usahawan-usahawan tani yang terjejas akibat penularan COVID-19 khususnya dalam gelombang ketiga ini. Okey, baik. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang terus memberi komen. Saya tunggu rakan dan sama ada kita nak baca dulu ataupun okey, kita nak baca, ada soalan Puan Okey. yang diberikan. Okey, ada banyak soalan yang kita terima khususnya untuk kedua-dua panelis kita, cuma masa tak mengizinkan. Jadi kita akan tanya satu soalan kepada Puan Khadijah dan satu soalan kepada Ketua Pengarah LPP. Ini yang dimaklumkan oleh flow kita, jadi saya terpaksa akur. Cuma kita teruslah. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita. Cuma ni soalan ni saya rasa untuk Ketua Pengarah LPP sebelum kita pergi ke soalan seterusnya Puan Ini berkaitan, datangnya dari Encik Razak Rashid. Macam kenal namanya ni. Sejauh manakah kesiapsiagaan LPP beserta jabatan dan agensi di bawah MAFI dalam membantu memasarkan hasil pertanian yang dikeluarkan oleh ahli-ahli petani dalam situasi sekarang? Soalan kepada LPP. Jadi Puan. Terima kasih Cik Kamarul dan terima kasih kepada Cik Razak tadi, Razak Rashid yang telah mengemukakan soalannya. LPP adalah sebuah badan berkanun di bawah Kerajaan Persekutuan di mana menjadi peranan utama LPP untuk memastikan pertubuhan peladang sama ada pertubuhan peladang kawasan, peringkat negeri maupun peringkat kebangsaan boleh melaksanakan ataupun mampu melaksanakan peranan seperti mana yang telah ditubuhkan di awal lah. Jadi di antara peranan utama pertubuhan peladang ini adalah bagi memastikan hasil-hasil ladang atau hasil-hasil pertanian dapat dipasarkan untuk meningkatkan pendapatan pengeluar ataupun usahawan-usahawannya. Dia dapat dipasarkan dan dalam masa yang sama orang awam ataupun masyarakat juga dapat memperolehi barangan yang diperlukan. Jadi bagaimana LPP membantu? LPP adalah bersama dengan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bersama dengan pihak farma khususnya adalah di antara agensi yang paling dekat dengan peladang-peladang dan juga usahawan tani ni. Dan apa yang kita ada adalah kalau di bawah LPP, pertubuhan peladang kawasan ini berada di seluruh Malaysia. Dan pertubuhan peladang kawasan mempunyai kawasan pengendalian di mana di bawahnya ada peladang-peladang yang menjadi pengeluar bahan makanan lah.
dan hasil daripada keluaran ini kita akan memperolehi atau mengumpulkannya di pusat pengumpulan, dan pusat pengumpulan akan menghubungkan hasil-hasil ini seterusnya ke pasaran. Jadi kita membantu, dan dari dalam aspek sekarang ni dalam keadaan bila keperluan ladang hantar ke pusat pengumpulan, ada kalanya kita pun pergi ambil pun ada juga. Kita beli dan kita storekan di dalam cold storage kita, dan kita seperti mana yang saya nyatakan tadi di awal perbincangan kita ini, kita nak pastikan peladang-peladang atau peluar-peluar atau usahawan tani ni tak risau pasal nak memasarkan. Apa yang mereka perlu risau adalah mereka perlu keluarkan hasil keluaran mereka, keluarkan sayur-sayuran, keluarkan buah-buahan, dan sekiranya ia telah dikeluarkan, kita terus akan memastikan pemasaran itu tidak jadi isu. Satu masa dulu kalau kita lihat kita selalu kata nanti bila suruh keluar tak tahu mana nak pasar. Ya betul. Tapi sekarang ni dia tak jadi macam itulah. Dia nak mudahnya Pak Cik, Pak Mat, peladang-peladang, Makcik Ani keluarkan cili, keluarkan sayur-sayuran, hantar ke pusat pengumpulan kita bersama dengan Agrobank akan membuat bayaran melalui akaun Agrobank. The next day tu je, sama ada melalui akaun apa yang dipanggil Duit Now, yes, melalui Duit Now, ataupun melalui akaun bank in sahajalah, ikut sistem online, sistem bank in system. Dan ini akan membantu peladang untuk merasa puas hati. Keluarkan dan esoknya dapat dah duit. Hasil lama-lama puan tak payah tunggu lama nak cashkan, nak risau cash nak dibawa, takut dari segi keselamatan dan sebagainya. Itu tak ada isu langsung sekarang ni. Jadi itu di antara apa yang kita bantulah. Kita pastikan peladang, peternak ataupun usahawan tani ni dapat memasarkan, dan the next day dapat terus income ataupun pendapatan daripada keluaran tadi tu. Itu adalah untuk Cik Razak kita. Ya, baik. Saya harap dengan jawapan ni tadi Cik Razak kita berpuas hatilah dengan jawapan yang diberikan oleh Ketua Pengarah LPP kita. Terima kasih Puan Azulita. Okey, mungkin kita teruskan dengan soalan daripada pun Cik Razak juga. Kalau tadi Cik Razak Rashid, ni Cik Razak Kasbullah. Saya rasakan soalan ini diajukan kepada Agrobank. Puan soalan ni berbunyi, Puan, boleh kiranya Agrobank adakan pinjaman mudah bagi membantu modal pusingan semusim bagi petani dengan jumlah 3 hingga 5,000 dengan jaminan PPK masing-masing dan potongan apabila musim jualan hasil tersebut. Mungkin Puan Khadijah boleh memberikan pencerahan menjawab soalan ini. Bukakan? Boleh, insya-Allah boleh. Sebenarnya kita dah ada pun banyak program-program yang kita structured this way lah. Mereka ni sebenarnya kalau kita kata 3,000, 5,000 memanglah sangat layak untuk memohon di bawah dana penjana tadi. Saya tak jelaskan sebenarnya dana penjana tadi tu kita walaupun disalurkan pada Agrobank, kita internally kita dah allocate untuk LPP berapa, AKIM berapa, untuk agensi-agensi yang lain, dan untuk customer kita berapa. Kita berkongsi sama-sama dan kita pun dah allocate tiap-tiap negeri berapa banyak yang kita nak bagi. So boleh berjumpa dengan cawangan-cawangan kita Kita memang sekarang ni secara aktifnya bekerjasama dengan semua agensi-agensi macam yang Puan Azulita dah katakan tadi lah. Kita akan buat satu program supaya bila pemasaran dah tak ada masalah, pembayaran pun tak ada masalah, insyaAllah. Sekarang ni kita cakap pasal cashless, sebab tu semuanya tengok dalam akaun je duit masuk. dah masuk. Tak perlu nak bawa banyak-banyak tebal-tebal Puan Tak payah sebab musim PKP ni susah nak keluar kan. So kita transfer melalui akaun sahaja.
Ya, ya, ya. Baik, terima kasih. Harap dengan jawapan yang diberikan oleh Puan Khadijah sebentar tadi jelas untuk Cik Razak Kasbullah kita. Mungkin selepas ni boleh inilah buat pinjaman ataupun berhubung dengan Agrobank cawangan yang berdekatan. Okey, baik, kita teruskan soalan kita. Sungguh rancak perbincangan kita pada petang ini. Baik, saya rasa soalan seterusnya ni saya tanya kepada Puan Azulita, Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang. Baik Puan, minggu lepas 7 hari bulan yang lepas ataupun hari Jumaat yang lepas, kita telah sama-sama mendengar pembentangan bajet yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Seri Tengku Zafrul Tunku Abdul Aziz, Menteri Kewangan, berkaitan dengan Pelan Belanjawan 2021. Mungkin pada petang ni kita nak dengar lah, kalau kita tempoh hari, kalau kita sama-sama dengar ataupun kita baca bahawa banyak sebenarnya yang diperuntukkan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dan disalurkan kepada Lembaga Pertubuhan Peladang dan juga Pertubuhan Peladang. Jadi mungkin apa komen Puan berkaitan ataupun dengan belanjawan yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan kita? Sedikit Puan. Ya, terima kasih Cik Kamarul. Lembaga Pertubuhan Peladang sangat menyambut baik Belanjawan 2021 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Zafrul baru-baru ini di Parlimen, bertemakan Teguh Kita Menang Bersama. Dia ada ekspresi yang sangat spiritual apabila kita kata Teguh Kita Menang Bersama ni, dan ia telah menggariskan banyak sebenarnya pelbagai inisiatif, rancangan tindakan, ya, langkah-langkah fiskal dan insentif untuk mengurangkan beban yang dihadapi berikutan daripada penularan COVID-19. Ini lebih bertujuan untuk mensejahterakan rakyat kita di bumi Malaysia inilah. LPP sangat menghargai usaha kerajaan yang memastikan bahawa Belanjawan 2021 ini secara inklusif dan komprehensif bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat kita laksanakan secara berterusan. Kita boleh recover ataupun kita pulihkan penurunan ataupun pertumbuhan ekonomi kita yang terkesan yang begitu hebat sekali lah berikutan daripada penularan COVID-19 ini. Dan dari sudut sekuriti makanan pula saya nampak, ya, memang kerajaan sangat mementingkan dan fokus terhadap memastikan makanan mencukupi untuk kita konsum bersamalah. Beberapa inisiatif yang telah dirangka dan telah dibentangkan seperti bagaimana kita nak memastikan self-sufficient level kita ataupun untuk keluaran padi kita meningkat, ya, kita boleh mengeluarkan beras yang mencukupi dengan keadaan minimum import seperti mana yang kita vision atau kita inginkan. Kita juga ada beberapa perkara-perkara ataupun inisiatif baru di dalam bajet baru ni, di mana kita akan melaksanakan projek pertanian organik yang telah diluluskan sebanyak 50 juta oleh Kementerian Keuangan. Selain daripada itu, kita ada diluluskan, LPP sendiri telah diluluskan berkenaan dengan pelaksanaan program ladang e-satellite sebanyak 10 juta. Dan kita juga telah ditimbangkan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Pertanian pelaksanaan program modernisasi rantaian nilai agromakanan. Dan kita juga telah dipertimbangkan untuk kebun miti, program kebun komuniti sebanyak 30 juta, pelaksanaan pertanian dan ternakan berimpak tinggi sebanyak 100 juta, aquaculture 10 juta dan juga pemodenan vessel. Di peringkat FPP pula, kita juga telah bersiap siaga sebenarnya untuk menghadapi rancangan Malaysia ke-12. Kita telah melaksanakan top down dengan bottom up approach. Kita telah berbincang bersama dengan pihak peladang-peladang atau golongan sastra kita.
apa yang mereka perlukan, kita dapat input daripada mereka supaya kita dapat inspirasi juga mengikut kehendak dan juga apa keperluan mereka di lapangan ya. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu apa yang kita inginkan, kita lupa peladang-peladang kita ni pun ada aspirasi mereka sendiri yang perlu kita temukanlah, kita managekan supaya masing-masing tujuan dan vision misi itu dapat kita penuhi di kedua-dua belah pihak. Jadi di antara strategi yang ingin saya nyatakanlah di bawah rancangan Malaysia ke-12 yang menyambung, yang akan bermula tahun depan ya, kita nak memperkukuhkan lagi pengeluaran makanan industri asas tani melalui penguasaan rantaian nilai. Kita juga akan mereplikasi model-model perniagaan yang berjaya ya, di tempat atau di pertubuhan-pertubuhan lain ya. Replikasi ni satu benda yang, satu approach atau satu pendekatan yang kita nampak telah pun berjaya dan kita akan meneruskannya. Kita juga akan menyebar luas penggunaan teknologi dalam pertanian. Satu-satu cara untuk kita pertingkatkan pengeluaran adalah melalui teknologi. Jadi ini adalah pendekatan yang kita akan laksanakan di bawah rancangan Malaysia yang ke-12 yang bermula melalui bajet 2021 yang kita telah dibentangkan baru-baru ini. Dan akhirnya kita akan pastikan pertubuhan peladang mampu mengeluarkan atau mampu memperkasakan sistem penyampaian di mana keperluan peladang-peladang setempat di bawah pengendalian mereka, pertubuhan peladang boleh memberikan perkhidmatan dalam memastikan sistem penyampaian itu adalah satu satu perkara yang dipentingkan dan pertubuhan peladang dapat memberikan sistem penyampaian yang berkesan dan juga efektif lah serta kompetitif, kerana pertubuhan peladang ini di antara perkara yang kita pentingkan adalah kita punya value proposition kita, sebab dia dekat dengan peladang, dia tak sama dengan orang lain. Dia dekat dengan peladang dan apa yang peladang perlu kita akan cuba penuhi dan kita akan berikan perkhidmatan yang sebaiknya kepada mereka. Itu antara komen saya tentang bajet, dan juga saya masukkan sedikit tentang rancangan Malaysia ke-12 jugalah. Ya, sedikit Puan, mungkin kita nak dengar aspirasi dan juga harapan Puan ya kan, mengenai dengan apa yang berlaku dalam tempoh COVID-19 dan juga gelombang ketiga ni Puan. Mungkin Puan boleh menceritakan sedikit harapan Puan dan juga mungkin aspirasi Puan mengenai apa yang topik yang kita bincangkan ini Puan. Bila kita kata pandemik COVID-19 ni, it is actually sebenarnya adalah satu keadaan yang mana seperti mana disebut oleh yang berhormat Menteri Keuangan, satu krisis kesihatan dan satu krisis ekonomi. Dia berhubung kait dan ini adalah di antara krisis yang kita alami yang sangat teruk ya, atau sangat tidak pernah berlaku dalam sejarah kita. Tidak pernah berlaku dalam sejarah. Dan kalau kita rasa terburuk selepas the Great Depression pada tahun 1930 yang lalu. Jadi bila kita tengok apa akibat daripada penularan ini, kita rasa macam ini macam reset ni, macam komputer kita kena reset. Jadi kita kena reset komputer ataupun phone so that kita punya komponen-komponen di dalam itu akan menjadi selari. Jadi resetting yang kita perlu buat ini adalah menjadi aspirasi kepada saya, kepada lembaga pertubuhan peladang. Kita akan mengatur dan telah pun sebenarnya memulakan pengaturan ini bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan oleh pertubuhan peladang adalah perkhidmatan yang terbaik kepada peladang-peladang yang menjadi golongan sasar kepada lembaga pertubuhan peladang lah. Dan utamaan LPP buat masa ini adalah bagi memastikan kelestarian ayat lestari ni adalah heavy word lah, tapi kelestarian ahli-ahli peladang ini dalam menjadi pengeluar makanan. Mereka boleh sustain aktiviti pengeluaran mereka, mereka boleh pasarkan, mereka boleh dapatkan pendapatan yang baik
Ada di antaranya seperti Puan Khatijah sebut tadi, ada yang di antaranya telah berjaya, ada yang di antaranya telah jadi jutawan pun sebenarnya, dan memang terkesan dengan penularan, tapi mereka perlu bangun balik dan dapatkan satu semangat baru supaya lestarinya mereka ini akan membantu masyarakat di Malaysia ini memperolehi makanan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, dan yang paling pentinglah kita nak pastikan bahawa ahli-ahli peladang kita ini dapat menghasilkan keluaran makanan yang mencukupi untuk sekuriti makanan negara. Dalam aspek yang lagi satu pula, saya sangat ingin memberikan pemakluman lah kepada masyarakat ya, bahawa LPP ingin supaya pertubuhan peladang semua menjadi pertubuhan peladang yang maju, dan vision kita adalah pertubuhan peladang menjadi pertubuhan peladang seperti di negara-negara maju seperti di Jepun ya. Mereka diperkasakan, mereka boleh berdiri di atas kita akan serba sedikit mengundur diri dalam aspek mengurangkan bantuan kerajaan, dan akhirnya mereka pertubuhan peladang ini dapat berurus jaga dan memberi perkhidmatan, dan kerajaan hanya atau LPP hanya memantau. Dan kerana mereka dah maju Boleh bergerak sendiri ya Puan? Boleh, dah ada status keuangan yang baik, boleh bagi perkhidmatan, kita akan pantau dan bantu mengikut keperluan sahaja. Jadi itu adalah di antara aspirasi kita yang kita fikir tidak mustahil untuk dicapai, walaupun ada resetting dalam COVID dengan gelombang 1, 2 dan 3, dan harapnya tak ada 4 lah ya Cik Kamarul ya. Ya, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Puan Azulita. Tadi komen berkaitan dengan Belanjawan 2021 dan juga aspirasi harapan yang diungkapkan oleh Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang. Mudah-mudahan dengan bajet, dengan aspirasi, dengan harapan oleh Ketua Pengarah tadi dapat sama-sama kita merealisasikan, sama-sama dapat kita capai apa yang dihajati oleh Lembaga Pertubuhan Peladang. Baik, soalan terakhir ingin kita ajukan. Terima kasih Puan Azulita sekali lagi, dan soalan terakhir ingin kita ajukan kepada Puan Khatijah Iskandar. Puan, saya juga Puan, jadi ingin kita ajukan kepada Puan berkaitan dengan Belanjawan 2021. Apakah komen Puan Khatijah ataupun yang boleh Puan simpulkan berkaitan inisiatif berkaitan komuniti agro yang telah diumumkan oleh kerajaan, dan mungkin sekaligus Puan boleh terus menyatakan aspirasi dan harapan Puan dalam apa yang telah berlaku ketika ini. Silakan Puan. Okay, terima kasih. Tadi telah banyak yang telah disentuh oleh Puan Azulita. Saya berkaitan dengan bajet tadi. Saya cuma nak menyentuh beberapa, ada 3 perkara yang khusus untuk Agro Bank. Apa yang menarik pada pemandangan bajet baru-baru ni, kalau kita notice ada specific allocation untuk kaum wanita sebanyak 95 juta, di mana akan disalurkan melalui agensi-agensi kerajaan, dan salah satunya adalah Agro Bank. Jadi ini adalah satu perkembangan yang menarik ya. Kaum hawa Puan. Kaum hawa, betapa pentingnya peniaga-peniaga atau pengusaha wanita, di mana dia telah pun diallocate-kan specific amount dalam pembelanjawaan tahun ini. So bagi Agrobank, kita memang dah ada produk yang khas untuk wanita, kita panggil Agronisa. So kita memang alu-alukan lagi semua pengusaha wanita untuk datang berjumpa dengan pegawai-pegawai kita. Kita juga dalam bajet tu ada 2 lagi, satu dengan 150 juta untuk pemodenan vessel, di mana dia untuk yang saiz untuk zon A and B, untuk mereka menaik tarafkan ke zon C. So itu pun dia boleh kita sediakan di Agrobank. Sebenarnya Agrobank ni when it comes to vessel financing, kita mempunyai market share yang terbesar. Besar daripada kalau dikumpulkan semua commercial bank. So vessel ni, sebab dia satu risiko yang tinggi, tapi dekat Agrobank alhamdulillah kita boleh memberikan pinjaman ni untuk vessel ni. And lagi satu dana 60 juta untuk program modernisasi rantaian nilai agro makanan. Ini dapat meningkatkan lagi lah produktiviti pengusaha-pengusaha kita yang terlibat.
especially dalam musim COVID ni adalah elok kalau kita automatekan semua, so kurangnya pergantungan pada manual punya resources kalau kita ada masalah dengan pekerja asing, pekerja kan, jadi eloklah kita automatekan dia, peruntukan ada, kedua-duanya profit rate yang agak menarik 3.5% dan tempoh pembiayaan 10 tahun. Itu adalah yang specifically dekat Agrobank. So secara ringkasnya pula aspirasi kami di Agrobank, visi kita adalah advancing agriculture beyond banking. Maknanya memperkasakan pertanian melangkaui perbankan. Kita nak buat lebih daripada perbankan. So pengalaman-pengalaman daripada COVID-19 ni, pandemik COVID-19, kita nampak kita punya learning curve ni begitu tinggi. Kita boleh, benda yang selalunya kita ambil masa, benda baru yang kita ambil masa nak belajar, because of COVID kita dapat belajar dengan cepat. Contohnya e-commerce. E-commerce tiba-tiba semua masuk dekat e-commerce punya platform, pengusaha-pengusaha pertanian kita ya. So semuanya memang dah tahu, dia punya inovasi itu bertambah, which is very encouraging. Kita pun rasa seronok. So we want to be a part of that journey for all our customers dengan semua pengusaha-pengusaha industri makanan dan juga industri pertanian. Dan kita nampak bila adanya pandemik ni, kita baru appreciate more. Bukan je sebelum ni kita tak hargai, tapi kita lagi menghargai betapa pentingnya industri pertanian dan industri makanan untuk negara kita. Ya, so kita hendak lagi memainkan peranan yang lagi penting bersama-sama dengan semua usahawan-usahawan di bidang industri makanan dan juga industri pertanian. Bukan semata-mata financing sahaja. So kita boleh bagi bimbingan, kita ada banyak lagi produk-produk dan servis-servis yang lain. Bila cakap bank, bukan pasal pinjaman saja, dia lebih pada tu. Dia ada banyak betul, lagi. Kalau kita mungkin kita pergi ke sesi yang lain Puan banyak info-info yang boleh kita peroleh daripada Agrobank ni sebenarnya. Okey Puan, terima kasih sekali lagi Puan Khadijah Iskandar, penanggung tunggal Presiden Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank. Demikianlah tadi kita telah pun sampai di penghujung rancangan kita. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada kedua-dua panelis kita, Puan Azulita Salim, Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang, dan sekali lagi kepada Puan Khadijah Iskandar, penanggung tugas Presiden Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank yang telah berkongsi dengan kita berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini dalam segmen Bicara Agro COVID-19. Apakah impak gelombang ketiga terhadap usahawan tani? Saya rasa dengan penjelasan-penjelasan, dengan perkongsian yang telah dikemukakan, yang telah diutarakan oleh kedua-dua panelis kita, semoga ianya mendapat manfaat, semoga ianya mendapat menjadi sebagai panduan kepada usahawan-usahawan kita yang masih lagi terjejas dalam gelombang ketiga COVID-19 ini. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan FB kita. Sekali lagi kami memohon ampunan maaf kerana tidak dapat membaca semua sekali, tapi kita memberi jaminan insya-Allah nanti urus setia kita akan menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh rakan-rakan FB kita supaya ianya tidak menjadi persoalan. Jadi banyak ni soalan-soalan. Terima kasih Cik Zakaria Alias, terima kasih Cik Yusuf Azudin, terima kasih Cik Yazid Tamyiz, terima kasih Cik Abdul Razak Kasbullah, terima kasih Cik Khalid, Cik Azmi Rizwan, dan juga rakan-rakan. Terima kasih kepada Cik Kerero G. Terima kasih, maaf sangat-sangat kerana kita tak dapat nak baca satu-satu. Jadi apapun insya-Allah sekali lagi kita beri jaminan kita akan jawab soalan-soalan yang dikemukakan. Terima kasih juga kepada rakan-rakan FB kita yang mengucapkan tahniah atas inisiatif yang diambil oleh LPP dan juga Agrobank dalam kita mengenengah ataupun kita memberi informasi kepada golongan sasar kita, iaitu masyarakat peladang, penternak dan juga nelayan. Terima kasih sekali lagi kepada panelis kita. Terima kasih kepada rakan-rakan teknik, terima kasih kepada rakan-rakan FB kita yang setia dari awal hingga ke akhirnya. Saya sekali lagi memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat terkasar bahasa terbincang laku dalam mengendalikan sesi program Bicara Agro kita pada kali ini. InsyaAllah kita jaga kita, stay at home. Sekiranya tidak ada perkara-perkara yang perlu untuk kita keluar rumah, pastikan kita duduk di rumah. InsyaAllah kita teguh, kita mesti menang, ataupun tema belanjawan kita menang, teguh, kita menang bersama. Akhir kata, saya Kamarul Arifin Syari mengakhiri tugasan ini dengan wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi.